warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin dan saya bersama dua lagi ahli kumpulan saya iaitu Nadia dan Adli akan membentangkan tajuk isu rasuah dan jenayah kolar putih dalam kalangan rakyat Malaysia. Definisi rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi mereka. Sebagai contoh, seorang kontraktor menghadiahkan seutas jam tangan kepada seorang pegawai kerajaan yang telah meluluskan projek kepada syarikat milik kontraktor berkenaan. Definisi jenayah kolar putih. Apa itu jenayah kolar putih? Jenayah kolar putih adalah perbuatan salah laku yang dilakukan oleh golongan pertengahan ataupun atasan yang bersangkut paut dengan bidang tugas mereka. Jenayah kolar putih juga boleh didefinisikan sebagai penipuan, perbuatan salah laku merugikan melibatkan individu tertentu dalam sebuah organisasi perniagaan, badan kerajaan ataupun badan perdagangan. Jenayah kolar putih ini turut dikenali sebagai jenayah ekonomi, jenayah perdagangan dan jenayah korporat. Jenayah kolar putih melibatkan niat untuk melakukan perbuatan salah laku. Ia juga melibatkan tindakan yang penuh dengan tipu muslihat, berunsur penipuan, melibatkan penyembunyian berterusan tentang sesuatu tindakan, tapi tidak melibatkan penggunaan paksaan secara fizikal ataupun ancaman, serta berorientasikan matlamat pribadi dan keuntungan perniagaan tersebut. Untuk rasuah terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan banyak lagi. Seterusnya merupakan statistik rasuah dan jenayah kolar putih di Malaysia. Seperti yang dapat kita lihat, pemberian rasuah melebihi 50%, penerimaan rasuah hampir 75%, salah guna kedudukan hampir 50%, begitu juga tuntutan palsu iaitu hampir 50%. Seterusnya, kita beralih pula kepada falsafah yang berkaitan dengan jenayah kolar putih. Falsafah yang pertama adalah dari segi logik. Logik ialah membantu membezakan antara nilai yang baik dan kesalahan dalam sesuatu pemikiran. Menggunakan logik akal, kita akan dapat menghasilkan suatu rumusan atau kesimpulan yang benar serta dapat diyakini kesahihannya. Manakala falsafah yang kedua ialah falsafah praktikal. Falsafah praktikal ialah menguasai ciri-ciri seperti sejagat, sistematik, radikal dan berfikir secara bersungguh-sungguh. Hasil pemikiran tentang keadilan ekonomi tersebut akan dapat dijadikan sebagai dasar atau polisi kerajaan. Selain itu, terdapat juga falsafah lain yang dapat dikaitkan dengan isu jenayah kolar putih ini, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Falsafah pendidikan kebangsaan diwujudkan adalah bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, jasmani, intelek dan juga emosi. Selain itu, ianya juga adalah bagi melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab dan sejahtera serta mewujudkan keharmonian dan kemakmuran. Di dalam rukun negara terkandungnya kepercayaan kepada Tuhan, iaitu pengajaran agama dan pendidikan moral yang menekankan etika serta iman, keluhuran perlembagaan dan seterusnya ialah kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang adalah mewajibkan setiap masyarakat mematuhi undang-undang dan mengawal tingkah laku masing-masing agar tidak mendatangkan sebarang masalah kepada negara. Persoalannya, apakah punca berlakunya rasuah dan jenayah kolar putih ini? Mari kita rungkaikan. Yang pertama ialah ketiadaan integriti, iaitu berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pekerja. Mereka sama sekali tidak menyedari akan amanah yang dipikul oleh mereka dalam melaksanakan tugasan. Punca yang kedua ialah sikap materialistik. Materialisme merupakan sifat yang mengutamakan keinginan untuk mengejar hal kebendaan demi mencari kesenangan dunia.
Sedar atau tidak, sikap ini semakin terserap dalam kalangan masyarakat dunia dan sudah pastinya impaknya bukan sahaja kepada individu malahan juga kepada orang sekeliling. Dan punca yang ketiga ialah kelonggaran undang-undang. Undang-undang yang ringan menyebabkan masyarakat tidak berasa gentar untuk melakukan kesalahan rasuah ini. Seterusnya ialah kesukaran untuk menjejaki atau mengenal pasti jenayah yang telah dilakukan. Ini kerana pihak pelaku mempunyai taktik yang tersendiri dalam mengaburkan mata pihak lain terhadap aktiviti jenayah yang dilakukan. Dan akhir sekali ialah sistem kawalan dalaman organisasi yang lemah sehingga tidak dapat menyekat aktiviti ini daripada berlaku. Berikut merupakan kesan kepada individu, masyarakat dan negara. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), seseorang yang melakukan kesalahan rasuah akan dikenakan hukuman penjara selama tidak lebih tempoh 20 tahun dan hukuman denda wang yang tidak kurang daripada 5 kali ganda daripada nilai suapan yang diterima oleh individu tersebut atau RM10,000 berikut bada-bada yang lebih tinggi. Misalnya, seorang bekas korporal polis yang bernama Adli telah didakwa dan dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun dan denda RM70,000 oleh Mahkamah Seksyen Alustar atas kesalahan menerima rasuah sebanyak RM13,000. Tambahan pula, seseorang yang melakukan kesalahan tersebut juga akan kehilangan pekerjaan dan dilucutkan jawatannya. Selain itu, amalan rasuah dan jenayah kola putih ini turut membawa kesan yang negatif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pihak SPRM telah mendedahkan sebanyak 46.3% daripada 4,860 orang yang ditangkap dari tahun 2014 hingga 2019 atas kesalahan rasuah adalah kaki tangan awam dan 50% jumlah tersebut ialah mereka yang berusia bawah 40 tahun. Peratus penglibatan gejala rasuah yang tinggi dalam kalangan kaki tangan awam yang merupakan golongan cerdik pandai menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kerajaan. Ini turut menyebabkan sesebuah negara menjadi kucang-kacir apabila kerajaan kehilangan sokongan daripada rakyatnya. Di samping itu, isu tersebut juga telah melahirkan masyarakat yang pasif dan pesimis apabila mereka mendapati bahawa tiada keadilan dan kesaksamaan dalam negara mereka. Dalam perspektif mereka, budaya rasuah ini telah menunjukkan bahawa orang kaya boleh mendapatkan keutamaan dalam sebarang perkara tetapi orang miskin terpaksa kehilangan sumber-sumber yang sepatutnya diperolehi oleh mereka. Jelaslah, budaya ini turut menyebabkan kejatuhan moral dalam kalangan masyarakat. Dari aspek negara pula, amalan rasuah dan jenayah kola putih akan membawa impak yang negatif kepada negara. Kesan yang paling utama ialah ekonomi negara akan terjejas. Menurut Global Financial Integrity Report 2017, Malaysia mengalami kehilangan sebanyak RM1.8 trilion melalui aliran kewangan yang tidak sah dan sebahagian daripadanya berpunca daripada amalan rasuah. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk menanggung kos operasi dan pengurusan negara selama 5 tahun sekiranya tiada sebarang kes rasuah. Tidak dinafikan bahawa penjawat awam merupakan anggota bagi pentadbiran kerajaan. Pelibatan mereka dalam isu tersebut turut menyebabkan pentadbiran negara tergendala. Di samping itu, apa yang lagi membimbangkan ialah apabila gejala rasuah tersebut dikaitkan dengan isu jenayah yang lain seperti masalah kemasukan pendatang asing, aktiviti penipuan, penyeludupan dadah, pemerdagangan orang, jenayah kekerasan dan sebagainya turut mengancam keamanan dan keharmonian negara. Ini seterusnya dapat menjatuhkan imej negara di persada dunia dan secara langsungnya kemasukan pelaburan asing juga akan menjadi kurang. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara turut akan dijejaskan. Seterusnya, cara menangani isu rasuah dan jenayah kola putih yang pertama ialah
menguatkuasakan penguatkuasaan undang-undang tentang gejala rasuah seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009, Akta 694, Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta 574 dan Kadun Keseksaan Akta 574. Dalam konteks ini, hukuman dan denda yang lebih berat harus dikenakan kepada pesalah sebagai pengajaran dan amaran kepada individu tersebut dan juga masyarakat umum. Lantaran itu, pelaksanaan undang-undang juga boleh disebarkan melalui media massa untuk mendapat tumpuan dan memberi kesedaran kepada semua rakyat bahawa gejala rasuah merupakan isu yang serius dan tidak dapat ditolerasikan. Institusi pendidikan pula memainkan peranan yang signifikan yang menerapkan pendedahan awal tentang gejala rasuah dan jenayah kola putih dalam sukatan pelajaran, seperti pendidikan Islam, pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan lain-lain subjek yang berkaitan. Dengan ini, rakyat Malaysia dapat didedahkan mengenai kesalahan rasuah dan kesan-kesan negatifnya, serta dididik benci rasuah sejak kecil lagi. Nilai-nilai baik seperti jujur, telus dan amanah turut dapat disemai dalam kalangan rakyat Malaysia. Ini membolehkan negara kita menghasilkan bakal pemimpin yang amanah dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu mendukung wawasan negara dan menjadi kebanggaan bangsa. Ibu bapa turut berperanan untuk memberi ajaran agama dan didikan moral kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat membezakan perkara yang baik dan buruk. Hal ini demikian kerana seseorang individu yang beriman dan beragama tidak mudah dipengaruhi oleh nafsu dan tidak akan berani untuk melakukan gejala rasuah kerana mempercayai bahawa perbuatan yang buruk akan mendapat balasan dosa. Di samping itu, kempen anti rasuah juga harus diadakan dan dipergiatkan oleh SPRM dalam kalangan pihak berkuasa tempatan PBT. Hal ini amat penting untuk memastikan daerah-daerah dapat membangun di landasan yang betul. Program tersebut sememangnya dapat memberi kesan kepada pihak PBT tentang impak-impak negatif gejala rasuah dan seterusnya dapat mencegah penyalahgunaan kuasa serta penyelewengan dalam kalangan golongan tersebut. Di samping itu, kempen anti rasuah turut dapat meningkatkan integriti dan accountability PBT semasa menjalankan tugas mereka. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, isu rasuah dan jenayah kola putih ini tidak sepatutnya dipandang rendah oleh semua pihak. Hal ini demikian kerana perkara ini amat berkaitan dengan etika sesebuah masyarakat dan keharmonian negara. Kelihatan juga calon pilihan raya yang terjebak dalam gejala rasuah ini untuk mendapat kuasa. Ini amat membimbangkan apabila mereka akhirnya dipilih sebagai pemimpin negara. Cuba berfikir, adakah seorang yang tidak telus dan jujur serta sanggup mengetepikan etika dapat memimpin negara dengan baik? Sudah tentu jawapannya tidak. Mereka tidak pernah berfikir untuk menyumbangkan kepada rakyat dan masyarakat. Namun, mereka hanya sekadar mementingkan diri sendiri dan ingin mendapat status serta kuasa supaya boleh mendapat kekayaan yang lagi banyak. Jika seseorang pemimpin tidak menonjolkan teladan yang baik kepada rakyatnya, maka rakyatnya turut terikut-ikut perbuatannya dan ini hanya menerukkan lagi budaya dalam sesebuah negara. Oleh itu, isu rasuah haruslah dibanteras sehingga ke peringkat akar umbinya, terutamanya dalam kalangan individu yang berjawatan tinggi. Dalam hal ini, semua lapisan masyarakat juga perlu bekerjasama menangani gejala rasuah dan jenayah kola putih supaya negara kita bersih dari gejala tersebut.